Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Riyadhus Salihin. Kita masih lagi di dalam bab sidqi, bab kebenaran. Kita masuk hadis malam ni, hadis nombor 63. Hadis 63 yang mana hadis second last lah sebelum masuk bab muraqabah. Sayup sikit tuan-tuan malam ni, korang malam ni pun tiap bulan saya rasa gilak saya korang orang masjid ni. Tak apalah, buat ibu benar sayup sungguh ni, dia depan ni ramai kau ni. Tak ada penuri kot kau duk kalut bajet belanjawan baru-baru ni. Tak apalah, sayanglah malam ni kebetulan, bukan kata saya atok, tapi Allah atok lah. Kebetulan malam ni kita akan masuk hadis 63 ni. Hadis ni kebetulan cerita pasal bagaimana Bani Israel masuk Palestin. Saya duk harap ramai sikit lah. Kamera pun tinggal satu, selalu ada 3-4. Kena boykot betul saya kali ni. Kena bincang balik dengan Ustaz Khairul macam mana ni masjid ni. Saya ingat kalau tak ramai, saya ingat bukan kata merajuk, minta maaf tu, bukan kata merajuk, bukan. Cuma saya susah hati, saya takut kok masjid ni ada slot nak taruh kat orang lain. Kan dia simpan kat saya sat lagi, tuan-tuan pun tak boleh nak mai. Baik saya keluar bagi ustaz lain masuk, lagi bagus kan. Saya boleh pergi tempat lain. Kesian juga kat tempat lain duk panggil saya tak boleh masuk, penuh. Sudah taruh hak ni tak apa ada orang kan. Saya ingat macam tu lah. Nanti saya bincang balik dengan Ustaz Khairul macam mana kalau jadi yang ni lah malam ni. Betul tak? Bajak song. Sayanglah saya mengajar di sini daripada bujang. Buat guna. Baik. Sambung apa baru nak mula. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah riwayat daripada Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ni hadis marfu', Nabi yang sebut. Nabi cerita kepada para sahabat. Hadis ni hadis cerita. Apa kata Nabi? Ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullah wa salamuhu alaihim. Satu ketika dulu ni kata Nabi, ada seorang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang nabi yang bawa umat dia, pengikut dia, umat dia ni bawa umat dia ni pi berperang. Tu mula dengan ayat tu. Faqala liqaumihi la yatba'ni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma baina biha. Jangan ikut aku seseorang yang mana rajulun malaka bud'a imra'atin. Barang siapa yang memiliki wanita, kalau terjemah secara perkataan ni, dia memiliki isteri ataupun kemaluan isteri, bermaksud dia ada perhubungan yang sah. Wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma baina biha, yang mana dia ingin mendatangi isteri dia itu tetapi dia tak buat benda tu lagi. Walaupun kalau kita terjemah perkataan ini, dia kata yang dia telah pasangkan binaan senggolan di atas kepala isteri dia, kemudian dia ingin untuk nak buka senggolan itu tapi dia tak sempat buka lagi. Itu bahasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna di dalam nak cerita kepada kita. Maksud dia apa? Maksudnya seorang suami yang baru menikah dengan seorang isteri tak sempat melakukan hubungan lagi. Itu maknanya. Tetapi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cukup hebat, cukup berakhlak, cukup mulia dengan sifat malu. Nabi qiyah bahasa tu cukup cantik. Sebab dahulunya orang Arab, kalau kita buka dalam tafsir Dalilul Falihin, dia cerita bagaimana dahulunya budaya orang dulu-dulu ni, perempuan bila kahwin ni dia memang letak sanggul atas kepala. Ada yang buat sanggul dengan kain, buat lagu tarban, lagu tu. Tarpan tu kemah. Lagu serban atas tu kan. Jadi ataupun dia buat lagu macam, kalau budaya Melayu, budaya Jawa ni kan, dia buat segala sopa lagu apa nama tanduk atas kepala tu kan. Buh macam-macam. Dulu-dulu banyaklah korang dah. Kan dulu dia buh macam-macam cucuk. Dia bagi satu binaan atas kepala ni. Jadi pada malamnya suaminya akan cabut buanglah benda tu, buang, dan bermaksud itulah yang dikatakan depa nak melangsungkan hubungan itu.
Jadi dalam hadis ni Nabi beritahu seorang suami yang membina sesuatu atas kepala isteri dia itu, dan dia berhasrat nak turunkan itu, tetapi dia tak sempat buat lagi. Ataupun kita terjemah bahasa mudah, dia baru menikah, tak sempat melakukan persetubuhan lagi, baru menikah, dah halal dah, tapi tak sempat lagi. Okey, baik. Kata Nabi ni dalam hadis ni, Nabi yang Rasulullah sebut ni, Nabi ni kata kepada mereka semua, aku nak bawa hampa semua pergi perang, tetapi 3 golongan jangan ikut aku. Golongan yang pertama, golongan yang baru kahwin tapi tak dah menikah lagi. Bahasa mudah lagu tu lah. Ya, dah kahwin tapi tak sempat melakukan hubungan lagi, dan dia berhasrat nak melakukan hubungan, jangan ikut. Satu. Ya. Yang kedua, wala ahadun bana buyutan walam yarfa' syuqufaha. Dan yang kedua ialah golongan yang duk buat rumah. Dia sedang duk bina rumah, tetapi dia belum sempat siapkan bumbung dia lagi. Maka orang ni jangan ikut perang. Dia tak bagi ikut. Nabi ni tak bagi ikut. Ya. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru auladaha. Dan yang ketiga, golongan yang baru beli unta, kambing, ternakan, binatang ternakan, yang mana binatang ternakan dia itu baru sedang mengandung, dan dia memang sedang duk tunggu binatang tu beranak, duk tunggu masa binatang tu nak beranak. Maka kata Nabi ini, orang yang ketiga ni pun jangan ikut perang. Hadis ni panjang lagi, saya syarah yang ni dulu. Maka tuan-tuan, ghaza nabiyyun minal anbiya, seorang nabi nak bawa pengikut dia berperang. Nabi ni siapa? Dalam tafsir kata Nabi ini, dalam syarah kata Nabi ini ialah Nabi Yoshua bin Nun. Nabi Yoshua. Siapa dia Nabi Yoshua? Nabi Yoshua merupakan Nabi kepada Bani Israel. Dan Nabi Yoshua juga Nabi SAW sebut dalam hadis merupakan seorang anak murid dan pengikut kepada Nabi Musa AS. Dalam peristiwa Nabi Musa AS nak pergi cari Nabi Khidir, ataupun setengah panggil Khadir, Nabi Musa bawa seorang anak murid yang Nabi Musa suruh jaga ikan tu. Anak murid itu ialah Nabi Yoshua bin Nun. Maka tuan-tuan, apa cerita ni? Cerita dia, perang ini perang apa? Perang ini merupakan perang Nabi Yoshua nak bawa Bani Israel masuk Palestin for the first time. Tu saya kata malam ni sayang sungguh tak ramai-ramai. Malam ni perang ni merupakan perang pertama kali Nabi Yoshua nak bawa Bani Israel masuk Palestin. Kenapa saya kata pertama kali? Tuan-tuan, masa sejarah Bani Israel ni, paling awal sejarah dia bila? Tentulah sejarah dia ialah ketika mana Nabi Yaqub dapat anak. Sebab Bani Israel bermaksud anak-anak Nabi Yaqub. Israel adalah Yaqub. Okey, 12 orang. Waibil, Yahuza, Yashaqar, Jad, Dan, Naftali, Zabulun, Levi, Bunyamin, Yusuf. 12 orang. Okey, lepas tu dia berkembang biak semua ni pada zaman sebelum berkembang biak pada zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan dibawa ke Mesir. Dalam surah Nabi Yusuf cerita Nabi Musa dibawa ke Mesir, jadi menteri di sana. Kemudian bila mana anak-anak Nabi Yusuf ini adik-beradik Nabi Yusuf Bani Israel ni susah dekat negara mereka, maka mereka mai masuk Mesir ramai-ramai. Berlakulah perpindahan Bani Israel masuk ke Mesir ramai-ramai. Maka mereka duduk di Mesir. Kabel kuat lah masa tu. Adik mereka Nabi Yusuf menteri ekonomi, menteri pertanian, merangkap Perdana Menteri lah dalam pertanian zaman tu. Lama kelamaan habis satu lapis, mai lapis kedua, mai lapis ketiga, mai lapis keempat, golongan Bani Israel ni mula dibenci. Orang Tibeti, bangsa asal Mesir, tak suka kat mereka. Akhirnya makin lama makin ditindah. Bani Israel ni makin ditindah. Sampailah zaman Nabi Musa AS di Mesir. Dan pada zaman Nabi Musa, itu yang Nabi Musa Allah bagi tahu dalam Quran itu. Nabi Musa kata kat Fir'aun, an arsil ma'ana Bani Israel, dalam surah Syu'ara. Wahai Fir'aun, aku nak bawa keluar Bani Israel ni, keluar daripada Mesir ni, pasal hampa duk tindah kami, lah ni kami nak keluar. Maka Fir'aun ligan dia sampai ke Laut Merah. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum. Ingatlah ketika mana Allah belah lautan dan selamatkan kamu. Lautan terbelah, depa selamat, lintah pergi belah sana. Bila lintah tu macam-macam drama lah.
Depa ni lapar, Allah hantar kepada depa, wa anzalna alaikumul manna wassalwa, Allah hantar manna wassalwa. Kemudian Allah lindungi depa, kepala depa romam, tutup kepala depa daripada panas. Kemudian macam-macam lah, minta macam-macam, satu Allah bagi. Kemudian diperlintas satu kaum, wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atau ila qaumin yaqufuna ala asnam. Kata Allah dalam Quran, lepas dia perlintas daripada laut itu, Allah baru lepas selamatkan mereka saja. Dia perlintas satu kampung, yang kampung tu ada orang kampung tu duk sembah berhala. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Dia tengok penduduk kampung tu duk sembah berhala. Dia berkalih kepada Nabi Musa, dia berkata, wahai Musa, tolong buat kat kami satu Tuhan berhala. Lagu mana Tuhan mereka? Korang ajak di Bani Israel. Baru lepas Allah selamatkan mereka, Allah bagi keajaiban, selamatkan mereka daripada Mesir, belah laut untuk mereka, bagi makanan daripada syurga. Tiba-tiba mereka minta berhala nak sembah. Tak korang ajak ke bangsa ni tuan-tuan? Memang korang ajak. Kalau kita hari ni kita tengok dekat berita apa yang mereka buat dekat Gaza itu, padalah dengan apa yang Allah sebut dalam Quran ni, perangai mereka ni. Itu di saat Nabi duk ada dengan mereka. Itu di saat Allah baru sudah tolong mereka, tunjuk keajaiban depan mata mereka, pun minta berhala. Ni bangsa Israel ni tuan-tuan. No? Baik. Tak apalah, ringkas cerita lagi. Nabi Musa kata, jom kita masuk Baitul Maqdis. Ni baru nak suruh masuk ni, Baitul Maqdis. Kataballahu lakum, yang Allah dah janji untuk kita semua, untuk kamu semua, kita masuklah negeri itu. Apa kata Bani Israel? Fiha qaumun jabbarin. Dalam negeri itu ada kaum jabbarin, kaum jabbar. Jabbar ni pongoi. Apa lagi bahasa kita? Kahak, kuat, jabbar ni. Siapa kaum itu? Kaum Filistia. Filistia ni siapa? Kanaan. Siapa lagi terjemah bahasa Allah ni? Kalau Allah ni siapa? Orang Palestin tu lah. Tapi tuan-tuan tengok, zaman dulu tu kaum ini yang tak dapat petunjuk, kaum Palestin. Kaum Bani Israel yang dapat petunjuk. Hari ini Allah kalih yang jahat tu Bani Israel, yang beriman tu orang Palestin. Tuan nampak tak bagaimana Allah boleh kalih? Tilkal ayyam yudawiluha bainan nas. Berlalu hari-hari sepanjang hidup kita ini, Allah boleh bolak-balikkan manusia tu. Jangan kita angkuh dan sombong. Hari ini kita mungkin hebat dan mulia, esok belum tentu. Barangkali kita boleh jatuh ke tempat yang paling bawah dan hina, tuan-tuan. Hari ini kita dihina, belum tentu. Mungkin pada masa depan kita akan diangkat jadi orang paling mulia. Kita tak tahu. Baik. Tak apalah, mereka tak mau masuk. Dah tak mau masuk, tuan-tuan. Nabi Musa kata, jom masuk. Allah dah prepare dah semua untuk kita. Kita masuk, kita menang. Nabi Musa kata, masuk, terus menang. Pasal apa? Pasal berita laut terbelah tu dah viral dah. Orang Jabbar pun dah tahu dah, Bani Israel ni dahsyat. Laut pun terbelah. Jadi hampa masuk tak payah perang pun, menang. Dia pun tak mau. Dia berkata apa kepada Nabi Musa? Izhab anta wa rabbuk faqatila. Pilah hang dengan Tuhan hang. La ilaha illallah, tuan-tuan. Baca ayat ni pun geram lah kat depa. Depa boleh kata kat Nabi depa, wahai Musa, hang dengan Allah pi lawan. Kami duk tang ni. Tu dia betara tu. Kemudian dia berkata lagi apa? Lan nudkhilaha abada. Kami tak mau masuk negeri itu abada, selama-lamanya. La kelapak tegih-tegih nak masuk. Once dia berkata macam tu, habis tutup pintu. Tak suruh tegih-tegih nak masuk pula. Tak boleh masuk, bagus sudah. Sampai depa ni duduk dekat lembah Tih dan sebagainya, sampai Nabi Musa berwafat, Nabi Harun berwafat, zaman Nabi Yosua baru depa minta pula, oh nak masuk, tolonglah kami tak ada tanah nak masuk. Hegeh-hegeh pok ni. Temah tuan kasar sebenarnya, tapi geram kat depa ni. Barulah hegeh-hegeh nak masuk lah, tolonglah Nabi Yosua, tolonglah, usaha tengok, minta kat Tuhan, minta kat Allah. Maka Nabi Yosua kata, jomlah nak masuk sangat. Lepas tu tak mau sangat lah, hegeh-hegeh nak masuk. Ni saya tambah lah, tapi lagu tu lebih kurang. Nabi Yosua kata, lah ni lagu ni lah, siapa nak ikut aku pergi perang masuk Palestin, 3 jenis ni jangan ikut aku. Golongan pertama hak baru kahwin tapi tak ada setubuh lagi. Golongan yang kedua yang nak buat rumah tapi bumbung dia tak ada siap lagi. Golongan yang ketiga yang baru beli menatang ternak. Menatang tu mengandung, menatang dia lah, unta, kambing, dan tak ada beranak lagi, memang dia duk tunggu beranak. Maka kata Nabi Yosua, 3 golongan ni jangan ikut. Pasal apa 3 golongan ni jangan ikut? Kalau tuan-tuan tengok 3 ni, apa dia punya persamaan 3 golongan ni? Tuan-tuan, orang putih kata unfinished business.
Depa dah buat kerja tak siap lagi. Tergantung. Seorang menikah, bila menikah ni hasrat nak mendatangi isteri tu ada, tapi dapat calling suruh pergi perang pula. Jadi orang kata apa? Tak lepas hajat lagi lah. Jadi takut dia susah hati sepanjang perjalanan duk fikir hang tu ya. Maka Nabi Yeshua kata yang ni jangan ikutlah. Orang yang berhutang nafsu ni hampir selesai dululah. Next perang hang ikutlah. Ya. Golongan yang kedua itu dalam bentuk nafsu. Golongan yang kedua ialah golongan yang dia buat rumah, dia bumbung tak ada siap. Lepas tu kalau nak pergi perang, Nabi Yeshua kata jangan ikutlah golongan ni. Pasal apa? Esok dalam perjalanan nak pergi perang, hang duk peringat rumah hang. Takut hujan ke, takut panas ke, habis apa timpa di rumah ke apa ke, hang perhabis rumah hang dululah. Dan golongan ketiga itulah yang duk tunggu anak, yang duk tunggu binatang ternakan dia itu beranak. Jadi duk takut susah hati dalam perjalanan, duk fikir, maka kata Nabi Yeshua, tak payah ikutlah puak ni. Dan benda tu tuan-tuan, kita juga sebagai orang Islam hari ni, kita boleh ambil pengajaran. Itu pengajaran daripada para anbiya, para nabi Allah. Orang yang nak turun ke medan perjuangan, kalau boleh dia selesaikan dulu masalah-masalah yang tergantung dia. Dia punya unfinished business. Masalah-masalah dia yang masa lalu dia ke, apa ke yang belum selesai, yang tergantung, sebelum dia terjun ke medan, saya ingat dia kena selesai dulu. Kalau tidak, dia akan jadi buah kepada orang. Dan kalau tidak, dia kadang-kadang dia boleh jadi beban kepada orang lain. Kadang-kadang kita pun teringin, hati kita nak turun berjuang di Palestin, terasa teringin apa jadi pun, tapi takut, bukan takut dekat peluru tu mati syahid tak apa, tapi takut jadi beban kepada orang lain. Kemarin kita di takbir nak pi sampai Palestin, sepak batu kan jatuh, jalan seret kaki, menyusahkan Al-Qassam pula. Al-Qassam lah nak kena usung kita. Selalu contoh lagu tu lah. Takut jadi beban kat orang lain. Lepas tu nak pi ni, nak berjuang ni, betul-betul berlatih, betul-betul tekad sungguh-sungguh doa pada Allah, mudah-mudahan Allah lorongkan jalan. Tapi cara yang betul je lah. Buat masa sekarang tak ada buka lagi pintu tu, tapi kita doa kepada Allah lah. Kalau terbuka pintu tu, kita nak pi. Man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak pernah berjuang dan tak pernah niat nak berjuang, tak pernah terlintas pun nak berjuang, dia mati atas salah satu cabang-cabang munafik, kata Nabi. Hadis Tirmizi seingat saya. Dan kalau kita tak boleh pergi macam mana? Kira lagu mana Ustaz? Negara kita tak ada lah syahid-syahid sampai tahap nak lawan dengan Israel ni, tak apa. Kata Nabi, man sa'alallaha syahadah bisidqin. Barang siapa yang minta kepada Allah nak mati syahid sungguh-sungguh, ballaghahullahu manazila syuhada in mitta ala firasyih. Allah akan sampaikan dia kepada makam syuhada itu walaupun dia mati atas tempat tidur dia. Mana dia niat sungguh-sungguh nak dapat, Allah akan bagi. Kalau dia tak mati syahid pun, kedudukan itu dia dapat juga. Dia tidaklah sama macam syuhada yang mati betul, yang mati syahid betul, tapi kedudukan itu, keistimewaan itu dia dapat juga. Dia niat nak sungguh-sungguh. Baik. Maka Nabi Yeshua pun bawa lah dia pergi perang ni. Perang ni berlaku bila? Berlaku selepas Nabi Harun wafat, dalam tempoh itulah. Nabi Daud ni tak ada lagi zaman ni, belum lagi. Ni antara nak pergi kepada zaman Talut, Jalut apa semua tu kan, dengan zaman Nabi Harun wafat ni, antara tengah ni. Nabi Yeshua. Nanti lepas pada tu Nabi Samuel, lain pula. Ya nanti zaman Nebuchadnezzar apa semua tu Nabi Uzair, tu lain pula. Ini cerita pada zaman selepas Nabi Harun, Nabi Yeshua. Sebab Nabi Yeshua berguru dengan Nabi Musa. Dia jumpa Nabi Musa, dia pengikut Nabi Musa, dia berguru dengan Nabi Musa. Tuan-tuan, kenapa sat lagi dalam perang ni depa berjaya masuk, tuan-tuan. Depa berjaya masuk. Kenapa depa berjaya masuk? Kerana Allah pastikan golongan yang first batch yang ikut Nabi Musa tu, yang lintas lautan tu, kemudian dia pergi sembah berhala. Ingat tak berhala yang Samiri buat? Kan bila Nabi Musa Allah panggil pergi jumpa Allah, ambil loh, orang putih kata the 10 commandment. Nabi Musa pergi jumpa Allah di Bukit Tursina, pergi ambil syariat. Tinggal dia 30 malam. Bila Nabi Musa turun, mereka berpecah, mereka sembah lembu, patung lembu. Siapa buat patung tu? Samiri, Musa bin Zafar, Samiri. Bila Nabi Musa marah dia kata apa kepada Nabi Musa? Basartu lima lam yabsuru.
Aku pernah tengok satu benda yang mereka tak tengok. Apa benda yang dia nampak tu tak tahulah. Ada kata iblis, ada kata malaikat, tak tahu. Tapi dia ada ilmu itu. Dia dengan keilmuan itu dia boleh reka buat patung yang boleh bunyi. Bukan pakai bateri apa tak. Allah Ta'ala alam. Ada kata pakai fizik lah. Misalnya masuk angin kot ni, keluar angin kot tu, dia bunyi. Sekian-sekian lah. Lagu-lagu bunyi, lagu berdenguh gitu. Tapi ala kulli hal, puak-puak Bani Israel ini sembah juga patung tu. Sembah patung tu. Baru 30 hari, 40 hari Nabi Musa tinggal. Dia 30 hari, kemudian jadi 40 hari. 30 hari perintah asal. Tetapi ada tambahan 10 hari. Tuan-tuan buka Al-Baqarah cerita. Jadi bila lambat 10 hari tu, mereka ingat Nabi Musa silap dah. Maka As-Samiri kata Musa pergi cari Tuhan kat sana, sedangkan Tuhan ada kat sini. Maka dia bersembah. Jadi Allah pastikan golongan-golongan yang sembah berhala itu tak boleh masuk dah Baitul Maqdis. Bila mai lapis anak, lapis cucu baru boleh masuk. Itu yang ini batch ini yang boleh masuk ni. Yang masuk dengan Imam Nabi Yosua ni tak ada dalam kalangan orang yang dengan Nabi Musa tu, tak ada. Mati habis dah. Yang sempat sembah berhala ni Allah tak bagi masuk. Kita faham hari ni kenapa orang Yahudi kita tak bagi masuk. Dia pun penyembahan yang merapu. Penyembahan yang Kabbalah, Hekal, depa semua tu merapu. Sebab tu depa tak boleh masuk. Bukan Zionis ni tuan-tuan. Ini satu pertubuhan politik yang asalnya pertubuhan yang atheist, yang hanya mengguna pakai orang Yahudi ya. Hatta Yahudi yang asal, yang ortodoks, yang natural kartai ni pun tak iktiraf depa peringkat awal. The Cook of Elders, Yahudi ortodoks ni punya persatuan macam kita punya majlis ulama lah. Peringkat awal, Cook of Elders dekat Rusia ni kata geng-geng Zionis ni, Theodor Herzl dengan kawan-kawan dia ni murtad. Dia pun tak iktiraf pun peringkat awal. Tapi itulah jahat buat-buat ni. Baik. Maka tuan-tuan, sambunglah hadis ni panjang lagi. Faghaza, dia pun pergi dan perang. Pergi perang. Fadana minal qaryati salatal asri aw qariban min dhalik. Perang tu sampai waktu petang asar nak pergi ke maghrib dah. Perang ni hari apa? Perang ni hari Jumaat petang. Jadi kata tadi asar nak pergi ke maghrib dah. Masa perang tu depa duk nak menang dah. Nak masuk dah Palestin. Kalau menang ni boleh masuk Baitul Maqdis. Tapi masalah dia masa tu dah lewat petang dah. Saat lagi jatuh matahari, masuk maghrib, bermaksud masuk hari yang baru, hari Sabtu. Syariat depa hari Sabtu tak boleh perang. Hari Sabtu depa tak boleh perang. Maka rugi lah, depa duk tengah menang. Sikit lagi lah. Maka bila jadi lagu tu, Nabi Yosua kata, faqala lisyamsi. Nabi Yosua kalih tengok matahari, dia kata kepada matahari, innaka ma'murah wa ana ma'murun. Wahai matahari, hang pun suruhan Allah, aku pun suruhan Allah. Ataupun bahasa yang lain, hang ada kerja hang, aku ada kerja aku. Hang bergerak pun Allah suruh, aku berjuang pun Allah suruh. Dalam syarah dia kata maskhurah, hang pun yang ditundukkan oleh Allah, aku pun yang ditundukkan oleh Allah. Kemudian dia sambung, Allahumma ihsibha alaina. Ya Allah, tahanlah dia untuk kami ya Allah. Jangan bagi dia jatuh lagi ya Allah. Dia jatuh lagi masuk Sabtu, kami tak boleh perang. Maka kata Nabi, fahusibat, dan Allah tahan, dan ditahanlah matahari itu hatta fatahallahu alaihi, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Dia menang. Fatahallahu alaihi, Allah buka pintu tu kepada mereka dapat masuk Palestin. Itu pertama kali masuk. Itu pun sebab beriman. Satu, yang kedua Allah tapis sungguh. Tuan-tuan, yang berjaya masuk ni, saya nak cerita kat tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham betul-betul. Yang berjaya masuk ke Nabi Yosua ni antara yang paling baik dalam kalangan Bani Israel. Hak ni hak the best lah. Nabi Yosua dah tapis ni. Hak yang apa duk kira nikah tak bagi masuk, hak duk kira harta benda tak bagi masuk, hak duk kira duit ringgit tak bagi masuk, hak duk kira gila rumah tak bagi masuk. Hak betul-betul pure, hak bagus ni saja yang boleh masuk perang. Ni cara dah tapis dah ni. Dah tapis dah. Ingat betul dah. Dah tapis dah. Maknanya top of the cream apa orang putih kata, yang paling bagus dah lah ni. Hak perang ni menang. Bila menang adalah harta rampasan perang. Adalah harta rampasan perang.
Baik. Fajama'al ghanaim. Maka bila harta rampasan perang ada, dia pun fajama', dia pun kumpul semua harta rampasan perang letak satu tempat. Pasal apa kumpul? Pasal memang syariat zaman dulu, lepas habis perang, harta rampasan perang tak boleh ambil. Ya, harta rampasan perang kena himpun tak satu tempat. Hanya untuk kita, harta rampasan perang boleh ambil. Ya? Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata ada 5 benda yang diberikan kepada aku, tak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Ya? Antaranya adalah harta rampasan perang lah. Nabi sebelumnya tak boleh ambil. Lepas habis perang kena himpun satu tempat. Lepas himpun, Allah akan datangkan api. Api akan mai sambak harta rampasan perang tu terbakar. Bila api tu mai sambak, itu jadi petanda bahawasanya Allah terima amalan mereka. Allah terima peperangan mereka. Allah terima jihad mereka. Dan benda tu normal, berlaku pun pada zaman Nabi Adam. Ingat tak? Habil dengan Qabil kena letak masing-masing korban mereka kan. Maka api akan mai sambak korban siapa yang Allah terima. Jadi Allah api sambak korban siapa? Korban Habil. Baik. Jadi sama. Zaman kita tak ada lagu tu. Ada pro and con lah benda tu. Baik. Tapi tentunya kebaikan. Hikmah daripada Allah, Allah yang Maha mengetahui, kita tak tahu. Tentunya ada kebaikan. Mungkin itu tak sesuai untuk umat kita zaman sekarang. Umat yang lemah ni. Kalau kita setiap kali semayang, lepas bagi salam, api mai zoom tak kepala kita. Siapa yang api mai bermaksud mayang dia Allah terima. Yang Allah tak terima ni jenuh. Pakat balik mengumpat pula hantar dah haji tu. Mayang sebelah dia tadi, dia papan mayang Allah bukan terima, api tak turun. Kita umat zaman mengumpat, zaman umat yang lemah ni, pasal tu Allah tak bagi. Allah nak jaga aib kita. Allah nak jaga aib kita. Allah sayang kita tuan-tuan. Baik. Maka dia perhimpunlah harta rampasan perang ni setempat. Ya. Faja'at ya'ni nar, maka datanglah api. Ya'ni nar, api. Litakulaha, yang tujuan api itu nak makan harta rampasan perang tu. Falam tatma'ha, tetapi api itu mai stop, hilang, tak makan harta rampasan perang tu. Bila tak makan, apa maknanya? Maknanya Allah tak terima jihad dia apa? Nabi Yusuf jadi heran. Pasal apa? Aku dah tapis habis dah. Yang ikut aku ni puak yang baik-baik ni. Baik kepada baik. Baik dah ni. Selapis baik yang pertama sebab mereka tu bukan geng yang sembah berhala dulu tu. Mereka ni geng nak cucu dah ni. Baik yang kedua, Nabi Yusuf dah tapis dah. Geng hak geram nikah, geng hak duk gila rumah, geng hak duk gila kereta, tak tepi sat. Geng yang tak selesai kerja, yang tak fokus, tak tepi. Yang betul-betul pure saja ikut. Dah bagus dah. Ni pun sangkut juga. Pasal apa? Maka kata Nabi Yusuf, inna fikum ghulula. Ghulula ni apa? Al-khiyanatu was-saraqatu fil ghanimah. Ghulul adalah orang yang khianat dan pencuri. Bahasa mudah kita, Nabi Yusuf kata dalam kalangan kita ni ada penyamun. Pasal tu Allah tak terima. Hai, ni bagus dah ni. Nyamun juga. Nabi Yusuf kata dalam kalangan kita ni ada penyamun. Apa tak boleh bohong? Pasal api tu turun dengan perintah Allah. Allah mengetahui. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah tahu hati setiap seseorang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tahu atas setiap satu butir, satu benda Allah tahu. Mana boleh tipu Allah? Tak boleh. Anak kata apa? Anak kata api tu silap kot. Tak boleh kata silap. Maka kata Nabi Yusuf, dalam kalangan kamu ni ada penipu, ada penyamun. Mengaku tak? Tak mengaku, mereka sudahlah. Tengok Bani Israil ni perangai lagu mana. Dia hak baik dah ni, menyamun juga. Allahu Akbar. Fal yubayi'ni min kulla qabilatin rajulun. Maka Nabi Yusuf nak cari. Nabi Yusuf kata, hampa bahagi setiap kumpulan ikut kabilah hamba.
atok kepala seorang. Setiap kabilah tu ada ketua seorang. Atok. Aku nak pergi salam dekat setiap seorang ketua. Nah, falaziqat yadu rajulin biyadih. Maka Nabi Yusuf pergi salam dengan ketua, tak salam dengan semua, ramai sangat. Salam dekat ketua setiap puak. Salam. Sampai dekat 1-2 kafilah ni, tangan dia pun melekat. Saya tahu tuan-tuan macam cerita Mastika ni, tapi ni hadis sahih. Tangan melekat, tak boleh tarik dengan Nabi Yusuf. Bila tangan melekat tak boleh tarik, Nabi Yusuf kata, dalam kalangan kumpulan hang ada penyamun. Tu cara nak cari mencuri tu. Ini mukjizat Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf nak cari macam mana? Salam seorang. Kita buat tak edih tuan, sampai ke sudah salam tak edih kan. Sama-sama penyamun kena salam cium tangan ikut dah. Ni nak salam, melekat. Nabi Yusuf kata, dalam kumpulan hang aku tak tahu siapa, tapi ada penyamun. Maka Nabi Yusuf dah sort dah pricing dah, ada 2 kumpulan. Dalam syarah kata yang tangan melekat. Maka Nabi Yusuf dalam 2 kumpulan tu saja, Nabi Yusuf salam lagi setiap seorang. Fikumul ghulul faltuba yani qabilatuka falaziqat biyadu rajulain aw salasati biyadih. Bila salam, satu puak. Maka Nabi Yusuf salam pula setiap seorang dalam puak tu. Salam. 2 atau 3 orang yang tangan dia sangkut. Itu yang 2 atau 3 tu. Salam. Kawan dia pegang, melekat. Sudah. Salam kau dia melekat. 2 atau 3 orang kata perawi. 2-3 orang lah. Jadi maknanya apa? Nabi Yusuf kata, hampa 3 orang ni pakat komplot, hampa curi benda ni. Hampa bawa sorok barang. Maknanya harta rampasan perang tu Allah suruh himpun semua letak. Hampa ada balas benda ni. Tak mengaku apa tangan dah lekat dah. Ni siapa ni tuan-tuan? Ini Bani Israel yang baik. Hak baik dah ni. Jangan cerita jahat tu, ni hak baik dah. Maka Nabi Yusuf kata tu suruh burung pula, hampir ambil lah bawa sorok apa. Pergi ambil apa sorok apa, pergi ambil tu suruh burung pula. Baik. Faja'u bi ra'si misli ra'si baqaratin min adh-dhahab. La hawla wala quwwata illa billah. Tuan-tuan dia curi apa? Dia curi kepala lembu. Kepala lembu yang buat daripada emas. Tentanglah zaman tu mungkin banyak sangat cerita kepala lembu ni. Mungkin zaman itu ada tradisi kot, tradisi yang mereka buat kepala binatang dan sebagainya lah, mungkin lah. Tapi yang dibuat daripada emas. Faja'u bi ra'si misli ra'si baqarah. Mereka buat satu kepala yang bentuk lagu seakan-akan kepala lembu. Minaz zahab, yang diperbuat daripada emas. Purely emas lah, bukan emas cat ni, emas betul. Dia balas kat depa tuan-tuan. Balas kepala lembu tu. Kok dia balas curi pas sikit-sikit ke apa ke. Balas kepala lembu emas tu. Tapi minta maaf tak minta maaf lah orang Bani Israel ni. Depa ni memang menyamun. Kecuali para nabi lah, para nabi Israel yang Bani Israel yang para nabi tu mulia. Dan ramai juga Bani Israel yang yang jadi wali Allah pun ramai. Ni kita sebut yang untuk yang jahat ni. Baik. Maka tuan-tuan, depa ni saya nak patah balik sikit. Tuan-tuan ingat tak yang saya cerita tadi, yang depa lari daripada Mesir, Firaun ligan tu. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa akhraqna ali fir'aun, kan? Laut terbelah, Allah selamatkan kamu, Allah tenggelamkan Firaun. Tuan-tuan, antara sebab tentera Mesir ligan depa, satu sebab tak mau bagi depa keluar lah. Yang kedua, pasal depa balas mah. Depa curi mah di Mesir. Depa ni hamba di Mesir. Sebelum depa belah ikut Nabi Musa, depa curi dulu mah toki depa. Buah poket siap-siap. Curi mah. Ikut Nabi Musa keluar. Sabit tu pok-pok ni ligan. Ligan nak kepung sama, ligan pasal mah siapa sama. Apa dalil dia? Dalil dia nak As-Samiri buat berhala bercakap tu pakai mah depa ni lah. Hak depa curi tu. Dah nampak lagi. Jadi bangsa yang suka curi mah depa ni. Saya tak mau cerita geopolitik antara bangsa nampak tinggi sangat, tapi dia memang berlaku dalam sejarah dunia antara bangsa ni. Depa curi mah. Executive Order 1603 saya ingat di Amerika, di Britain masa tu. Ke Amerika, dua-dua negara tu buat lah. Amerika cuba tiru model Britain tu. Executive Order yang depa buat tu.
Iaitu depa tarik semua mah rakyat depa mai kat kerajaan. Depa umumkan ni executive order. Ya, depa umumkan mah dah tak laku dah. Jadi rakyat yang ada mah boleh mai bagi kat bank kerajaan dan akan ambil duit kertas. Kalau siapa ada seketui mah, kerajaan bayar 1,000. 2 ketui mah 2,000. Saya bagi contoh mudah lagu itulah. 1623 kot executive order tu, dan carilah. Ya. Maka rakyat pun dah tahu mah tak laku, maka pergi bagi kat kerajaan, tukang balik duit kertas. Ya. Habis bila dia sangka semua pakat bagi mah, maka Januari tahun depan tu dia umumkan executive order itu terbatal. Maka mah laku sebenarnya. Bila kata mah laku, siapa ada mah? Rakyat tak ada mah. Depa ada mah. Federal Reserve lah, bank depa. Bank yang kaya, bank ada mah. Jadi rakyat nak tukar balik boleh tak? Boleh. Pasal dah halal lah. Rakyat pergi tukar balik, bawa 1,000 tadi. Nak tukar balik, saya dapat 1,000 seketui. Hai, dia kata, pasal apa pula 1,000 seketui? Yang tu harga tahun lepas. Harga tahun ni seketui dah jadi 1,200. Allah. Nak kena bicara lagi 200 ya? Mah tak susuk nilai. Duit kertas susuk nilai tak? Susuk nilai. Tuan-tuan ada RM50, dulu boleh beli 1 troli buah-buah bantai. Tahun 2023 awak keluar RM50 tu pergi beli, dapat tak 1 troli? Tak dapat. Siapa curi duit tuan-tuan? Duit hutang tu 50 juga. Tapi barang makin kurang, susuk nilai. Mah tak ada benda tu. Jadi dia tahu benda tu, dia kontrol mah dulu. Lepas tu contoh tu panjang tuan-tuan tu. Amerika dengan Saudi buat petrodollar, betul buat Bretton Woods Agreement, bagaimana kadar tukaran mah itu hanya dibandingkan dengan kadar tukaran duit USD. Itu contoh tu panjang, saya buat lagu tu lagi ramai tak mai. Lepas tu adalah pakatan 5 negara yang lawan benda tu, BRICS dia panggil. Tapi ala kulli hal, depa ni dengan mah cukup karan lah, orang muda kata. Tapi kita dengan mah kita kurang. Tapi setengah tempat di Malaysia macam di Kelantan, mereka ni memang suka dengan mah. Kira bagus lah, ada reserve. Kita pun kalau boleh ada duit sikit lebih sikit beli mah simpan. Saya cakap korang, saya pun tak ada. Tapi kalau kita ada kesempatan, belilah simpan. Pasal dia tak susut. No? Baik, boleh lagi ke tuan-tuan? Dia kena, tak habis gini. Maka dia bawa keluar kepala mah tu. Nabi Yusuf tengok, la ilaha illallah. Kepala mah bercuri, kepala lembu mah bercuri. Ya. Faja'u bi ra'si misli ra'si baqaratin min adh-dhahab fa wada'aha. Depa mai ambil kepala tu, akhirnya kantui dah ni, depa bagilah kat Nabi Yusuf, letaklah dekat depan tu. Faja'atin nar fa akalatha. Maka datanglah api tadi tu mai balik dan makan semua. Bermaksud terimalah amalan depa tu. Terimalah jihad. Alhamdulillah jihad depa tadi tu. Yang tadi tu tak terima pasal apa? Dalam kalangan depa ada yang nyamun. Ghulul ni bermaksud khianah wa sarikh, orang yang kenat dan orang yang curi. Maksudnya orang yang pecah amanah dan penyamun. Ada dua golongan ni dalam geng kita tuan-tuan. Geng kita takkan bertahan lama. Geng kita tak mampu pergi jauh. Walaupun geng kita baik, tapi sebab kita duk menanggung rebah-rebah ni yang kenat dengan yang menyamun ni, selama-lamanya kita akan tak boleh pergi jauh lah. Walaupun kita baik orang mana pun. Apa bukti dia? Contoh ni lah. Walaupun contoh yang lain, walaupun sahabat-sahabat, walaupun Bani Israel yang lain ni baik tak curi, tapi sebab 3 orang menyamun ni, semua amalan tak terima. Sampai mereka surrender apa yang mereka curi tu. Sampai mereka mengaku kesalahan mereka, barulah Allah terima. Baik, sikit lagi. Summa ahallallahu lana, falam tahillal ghanaim li ahadin qablana. Nabi sambunglah, Nabi kata sebenarnya zaman tu Allah tak halalkan harta rampasan perang untuk sesiapa pun. Summa ahallallahu lana al-ghanaim. Kemudian pada zaman saya, pada zaman kita, Nabi kata, pada zaman aku dan umat aku, kita semua, Allah halalkan ghanimah ataupun nafal. Nafal ni al-anfal tu lah, harta rampasan perang. Ghanimah ni dia punya zaman dah ghanaim. Nabi kata zaman Nabi-Nabi sebelum tak halal, tapi zaman saya, zaman aku dan zaman umat-umat aku ni halal. Surah Al-Anfal tu lah, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang harta rampasan perang. Katakan kepada mereka itu hak Allah dan Rasulnya. Hadis tu
Abu Umamah Al-Bahili dia tanya dekat Ubaidillah bin Samit. Dia kata apa cerita ayat ni? Ubaidillah cerita lepas perang kami agak tegang sesama kami. Pasal pasal perang duk ada. Jadi nak berebut, nak bahagi lagu mana. Maka duk bincang, kami tanya Rasulullah. Dia tanya Rasulullah tu dalam perang Badar. Maka turun ayat yas'alunaka 'anil anfal tu lah. Nah, maka harapan perang ni mula-mula untuk Allah dan Rasul 1/5, kemudian untuk para keturunan Nabi, para Bani Hashim, kemudian pada anak yatim, pada orang miskin dan para ibnu kepada para musafir, 5 golongan. Kemudian kepada orang yang dapat sikit. Tetapi yang untuk bahagian Nabi tu Nabi tak ambil pun. Untuk bahagian Nabi 1/5 tu Nabi tak ambil pun Nabi SAW. Untuk portion Nabi tu Nabi bagi kat kita semua, kat orang Islam. Dalam perang Badar Nabi cuma ambil 1 je simpan kat Nabi. Sedangkan 1/5 tu besar tuan-tuan, 20% kan. Tapi Nabi tak ambil lah kat hangpa semua. Nabi ambil 1 je. Itulah pedang Zulfaqar tu. Masa tu lah Nabi ambil. Yang Nabi bagi kat orang. Nabi SAW suka memberi. Maka hadis ni muttafaqun alaih. Dia kata muttafaqun alaih, dia riwayat Bukhari dan Muslim daripada jalan yang sama. Tuan-tuan, kisah ni berlaku zaman Nabi Yosua secerita tadi no. Jadi dia pun masuk Palestin dah. Bila masuk Palestin, Habib Adin ni tuan-tuan, dia masuk Palestin, tapi depa tak berjaya dapat keseluruhan Palestin. Depa dapat duduk setempat dan depa berpecah sama-sama depa. Dan zaman itu depa lantik hakim. Kalau dalam Bible dia kata para hakim. Zaman itulah zaman para hakim. Ada hakim yang duk judge depa ni. Sama-sama depa ni berpecah, tak ramai. Dan dalam tanah tu orang Palestin duk ada lagi. Orang Palestin tak pergi mana? Duk ada situ. Dan depa kerak lah duk kena bantai dengan orang Palestin ni pula. Kena pula. Orang pergi Palestin makan duduk kena hantar dengan Palestin. Zaman tu. Sampai satu zaman depa minta dekat Nabi Samuel, wahai Nabi, lantiklah seorang raja kan, ib'as lana malikan kan, lantiklah kepada kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah, kami nak berjuang di jalan Allah ni. Minta ke Allah agar dalam kalangan kami ni Allah lantik seorang raja. Nabi Samuel kata dulu masa Nabi Musa nak bawa hangpa perang, tak mau suruh lawan dengan Jabar ni, lah apa nak perang pula. Dia kata dulu lain. Dulu tok nenek moyang kami penakut, lah kami berani. Tak apalah, Nabi SAW minta ke Allah. Allah lantiklah siapa tuan-tuan? Allah lantik siapa? Talut. Kan? Bila Allah lantik Talut, depa tak mau pula. Dia kata lah Talut ni kami ada ramai Tan Sri, Datuk Sri, PJK, PMM, macam-macam nama ada gelaran ni. Apa pergi lantik Talut ni? Dia grade berapa ya? Tak mau pula. Sampailah sampai panjanglah cerita tu nah. Sampai Nabi SAW kena buat macam-macam untuk convincekan memang Talut memang Allah lantik, bukan perkataan aku dengan dia, tidak. Talut bawa dia pergi perang, nak bergerak masuk untuk menguasai Baitul Maqdis seluruhnya. Kalau tidak ni dia masuk dah, tapi duk main tepi-tepi, duk kena usir main hujung, kuat keluar. Ni dia nak masuk pula lah ni. Tuan-tuan nampak tak perangai dia apa? Nak masuk tak boleh. Betul tak mau masuk. Betul kena masuk sat, kena pukul keluar balik. Ni nak masuk pula. Nampak tak perangai jadi guna nasib dia apa? Baik. Nak masuk pula lah zaman Talut. Berhadapan dengan Jalut. Allah hadirkan Nabi Daud masa tu masih kecil, lawan dengan Jalut menang. Maka Nabi Daud jadi menantu Talut, jadi raja Bani Israel yang pertama. Nabi Daud lah yang menyatukan mereka semua, mewujudkan kerajaan Israel Raya yang satu tu. Itu yang mereka buat bendera Stars of David tu. Mereka nisbahkan kepada Nabi Daud lah. Zaman keamanan lah Nabi Daud. Dan mereka itu Islam lah, Bani Israel yang Islam. Dalam arti kata agama yang Allah terima lah. Sebut Islam ni maksudnya tak syirikkan Allah, ikut Nabi. So mereka boleh duduk lah tanah tu pasal mereka ikut Nabi. Sekarang mereka tak boleh duduk pasal mereka tak ikut Nabi. Yang ikut Nabi kita ikut Nabi Muhammad. Kita duduk tanah tu, bukan mereka. Tanah tu dijanjikan untuk kaum yang mengikut para Rasul yang benar. Jadi pada zaman ni siapa yang ikut? Orang Islam lah. Kalau hampa nak duduk boleh. Sama ada hampa duduk bayar jizyah, tak payah buat kacau, jadi rakyat bukan jadi pemerintah. Ataupun kalau hampa jadi pemerintah, so Islam lah. Kan? Saya sambung lagi. Habis zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman. Habis zaman Nabi Sulaiman, dia pun berpecah. Jadi dua puak.
Amailah serangan daripada Raja Babylon, Raja Nebuchadnezzar tahun 586 sebelum Masihi. Serang mereka ni, pecah pula, kena halau, keluar pula, lari pula keluar Palestin, keluar dari Palestin. Kena halau pula. Orang Palestin duduk dari mana masa ni? Duduk tandu, tapi mana? Nebuchadnezzar tak kacau dia apa? Yang Nebuchadnezzar kacau ni Israel. Pasal perang yang tak elok Yahudi ni. Keluar pula 586 sebelum Masihi. No? Lepas tu zaman Cyrus the Great. Cyrus the Great bagi pengampunan Parsi, masuk pula duduk dah dia buat perangai. Parsi pun malah nak layan lah. Parsi tinggal dia bergaduh pula, kena halau keluar pula. Zaman 70 Masihi, zaman Titus Rom, perang, kena lawan, keluar pula, masuk balik lepas tu. Tegih-tegih. Ya. Zaman Raja-Raja Assyria dia kena halau. Zaman Herodes dia kena halau. Banyak kali. Sampai pada zaman Islam 637 Masihi, Sayyidina Umar masuk, buka Baitul Maqdis, yang mana padri Baitul Maqdis ni, father ni, bagi kunci kepada Sayyidina Umar. Ya. Tuan-tuan cari The Covenant of Umar, bahasa Inggeris, Al-Uhda Al-Umariyah. Itu bahasa Arab dia. Ya. Covenant of Umar. Tuan-tuan cari bahasa Inggeris, boleh baca. Bagaimana orang-orang Kristian buat perjanjian dengan Sayyidina Umar untuk kami menyerahkan kunci ini kepada orang Islam tanpa menumpahkan darah. Ada syarat dia. Syarat dia antaranya apa? Adalah banyak syarat lah. Ya. Sebab Sayyidina Umar pula tak tumpahkan darah mereka. So mereka kena bagi kesetiaan. Mereka akan bayar jizyah. Mereka takkan bunyikan loceng gereja mereka lebih kuat daripada azan. Banyaklah. Tuan-tuan bacalah. Tuan-tuan carilah The Covenant of Umar. Yang boleh baca Arab, cari Al-Uhda Al-Umariyah. Baca, kena baca lah tu sejarah kita. Saya ceramah kat sekolah baru ni. Saya tanya budak-budak, apa nama ni, Hamas tu siapa? Dia berkata nasyid tu. Saya punya susah hati, dia kata la ilaha illallah. Ni sekolah agama. Budak kita tak tahu sejarah kita, tuan-tuan. Cuba balik tanya anak-anak di rumah. Anak cucu menantu tanya. Bukan wajib tahu, tapi wajib lah saya kira. Kena tahu lah. Kita nak doa kepada Allah untuk Hamas. Hamas pun kita tak kenal. Saya tanya pula siapa yang saya terang lah, Hamas dulu yang duk lawan dengan Palestin, dia lawan dengan Israel tu. Oh, tahu dia pun tengok kat TikTok. Dia tahu, tapi dia tak tahu nama. Terus saya kata, yang siapa pengasas Hamas? Tun Dr. Mahathir. Kacau. Ini bukan cerita bohong, cerita saya ceramah ni budak-budak saya. Dia kata, apa ni kacau tu. Kita nak tergelak tapi kita marah dan kita sedih apa? Sekolah saya sekolah agama. Dengan cerita sekolah yang bukan agama. Secerita tak tuan-tuan, saya belajar UAE dulu. Kos perguruan, saya perguruan, degree perguruan. Budak kelas saya kumpulan ramai lah ni. Kami gabung lah. Kos saya, kos lain semua dalam kuliah of education. Kena buat pembentangan. Ada satu grup ni, dia ni tak kenal saya dah orang ni, dia ni geng kos lain tapi dia ni fakulti saya. Dia buat pembentangan tentang tajuk dia teroris. Penganah kat dunia ni. Lecturer kami masa tu nama dia Dr. Yusof Rahat, orang India, Islam lah, orang India. Saya dapat tajuk saya lah, dia dapat tajuk teroris. Dia pun duk bentang lah teroris, baru dia bercerita lah ISIL, ISIS, Al-Qaeda, tak apa lagi. Lepas tu next slide, Hamas. Lepas tu doktor kami ni, Dr. Yusof Rahat ni, saya sebut nama dia jelas sampai sekarang, dia masih mengajar ni. Dia terus bangkit, dia kata ni Hamas ni siapa? Do you know what is Hamas? Dah maaf lah, makcik-makcik kat belakang. Yang bentang ni perempuan, budak-budak perempuan ni. Kata, Hamas is terrorist. Mujak kawan tu India, bukan India Malaysia, India luar negara lah. Ulama, lecturer lah orang Islam. Dia kata Hamas terrorist. What do you mean by Hamas is terrorist? Kita Hamas is terrorist. Where is your source? What is your source? Hang sumber mana dia kata? Waktu budak perempuan dia kata, we google it and we found Hamas is terrorist, one of the terrorist organization. Memanglah dunia pernah umumkan Hamas ni teroris masa tahun 2014, 2013. Tapi takkan kita bodoh sangat nak Google, nak tengok keputusan UN nak kata Hamas teroris. Akai hantar mana Melayu Islam, nak keluar negeri so jadi cikgu, nak mengajak budak-budak anak bangsa. Cikgu pun tak tahu. Dia marah. Ni saya terjemah bahasa kita. Dia bahasa Inggeris kan, dia marah semua. Macam mana aku nak expect orang Islam nak berjuang untuk Hamas, yang nak keluar jadi cikgu tak kenal Hamas, dia kata.
Dia kata hang tutup lah ni. Saya ingat dia dah marah, dia kata tutup lah ni, kelas cancel balik semua. Lepas tu budak-budak perempuan tu, why sir, why doctor, what's wrong? Kalau otak hang what's wrong, minta maaf kasar ni. Dia geram. Apa hang ni degree dah, keluar ni nak jadi cikgu, hang mah teroris tak kenal. Tapi kalau krisis bini pelakon, suami pelakon menikah dua, hampa yang paling laju kan. Hampa komen tak patut lah, kena cerai, minta cerai. Kalut rumah tangga orang, hak rumah tangga Islam tak kenal. Sedih lah, memang sedih sungguh. Tahap pengetahuan kita dalam geopolitik dunia ni, saya tak minta lah kita hafal semua perjanjian. Saya tak minta kita tahu Oslo, Madrid, Sykes-Picot Agreement. Tak payahlah sampai semua tu. Penceramah mungkin kena belajar lah. Ustaz-ustaz penceramah kena baca lah, bagi banyak sikit. Tapi untuk jemaah tak payahlah tahu sampai semua tu. Tapi korang-korang takkan tak kenal. Takkan sampai tak kenal. Ni yang nak keluar jadi cikgu ni. Ni saya terjemah lecturer saya marah hari tu lah. Tapi memang sungguh, bila saya tanya budak-budak saya ceramah minggu lepas, hari Rabu lepas, cakap lagu tu, saya kata la ilaha illallah. Tak tahu. Baik, saya sambung. Kat mana tadi saya berhenti dah? Sebelum saya masuk. Allahumma salli ala Muhammad. Saya patut berhenti dah ni. Sikit lagi nah. Hari ni habis dah. Ni nak landing, tak mau bagi terkejut. Nak landing bagi dia panggil soft landing elok. Jadi depa ni kena halak. Okey, zaman Sayyidina Umar tu kan. Jadi orang Kristian kata antaranya kami akan pelankan loceng, kami akan bayar jizyah, ya, kemudian kami akan kalau berlaku perang kerahan tenaga, kami akan turun perang bagi pihak Islam. Ada banyak, tuan-tuan carilah The Covenant of Umar. Dan antara yang menarik dekat poin itu, dia berkata apa kepada orang Islam? Jangan bagi muka kat Yahudi. Dia pun tak suka kat Yahudi. Pernah berlakukan perang Rom Yahudi yang sangat panjang. Jangan bagi muka kat Yahudi. Lepas tu tuan-tuan, itu tahun 637. Tahun 1099, ni saya bagi ikut tahun ni, bagi tuan-tuan hafal, bagi tuan-tuan nampak flow dah, saya tak potong, saya tak skip. 1099, perang salib pertama, kaum Frank Kristian masuk Bayatullah Baitul Maqdis. Orang Islam pun kena, orang Yahudi pun kena. Tapi masa tahun 1187, bila Islam dapat balik Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi masuk, dia terkejut. Pasal apa dia terkejut? Dia tengok orang Yahudi dapat 5 orang Bermaksud apa? Bermaksud orang Kristian tak bagi can langsung kat orang Yahudi. Dia perau kuih sampai lumat. Dia tengok dapat 5 orang. Sultan Salahuddin Islam bagus, mainlah masuk pula. Kalau hampa nak main duduk menumpang, nak tidur kat sini, tak mau kacau orang, main duduk. Okey, Islam main bagi pintu. Itu cerita dia. Lepas tu bergaduh pula, kena usir dia pula. Berlaku krisis dunia, dia pandai lari. Dalam perang salib ketika dia tuan lari pi Sweden, tuan lari pi Portugal, tuan lari pi Jerman tak masuk lagi. Pi Perancis, kena bakar pula Raja Philip, bakar depa hidup-hidup tuan-tuan. Yahudi ni. Kemudian King Manuel Portugal pun bakar depa, lari pula berlindung dekat Eropah, masuk Jerman, masuk Rusia. Orang Eropah tak tahan tuan-tuan, orang Eropah buat ghetto. Baca sejarah ni, ghetto, Ghetto. Maksudnya apa? Semalam tuan-tuan baru lepas ceramah Palestin kan? Saudara Nadir An-Nuri main kan, cekak dah lah semua ni tahu dah lah ni. Ghetto ni pagang macam orang tanah Melayu buat kampung baru tu, Cina duduk dalam tu kan. Depa macam tu kita buat, orang Eropah buat ghetto, orang Yahudi apa duduk dalam ni Terus campur orang kami duduk dalam tu, sopan macam orang kena penyakit kulit tu. Lepas tu depa buat kacau pula, berlaku revolusi di Perancis, revolusi di England, revolusi di Amerika, perang saudara, berlaku revolusi dekat Bolshevik dekat Rusia. Kacau orang. Mai perang dunia kedua depa tak tahan, orang Eropah pun bakar depa sebahagian, bom depa sebahagian. Lepas tu bila berlaku dia panggil 1917 tu, sebelum perang dunia lah, depa buat deklarasi Balfour, nak arahkan persetujuan Balfour dengan Rothschild agar orang Yahudi boleh pindah pergi Palestin. Tahun 47 resolusi 181 PBB keluar agar orang Yahudi boleh duduk di Palestin, bahagi 2 orang. Orang Eropah sokong. Memang sokong, mereka tak mau belah dah rebah ni. Amerika lah dia kata sayang Israel ni baik apa, ambil belah gambar. Mereka pun tak mau sebenarnya. Mereka tahu bangsa Yahudi ni rebah. Yang mereka duk sokong tu, mereka sokong agar pergi duduk sana dengan kacau kami. Orang Yahudi kena sedak ni. Orang kena sedak. Orang tak suka kat gambar Berlaku perang 48. Orang Islam bangnya 840 Tapi 1947 depa umum benda tu.
1948 dia masuk hari Nakbah 15 Mei tu. Dalam tempoh tu tuan-tuan, orang Palestin Mujahidin berjuang sungguh-sungguh ni. Hampir nak menang dah. Tapi itulah 48 dia masuk dengan Britain dan sebagainya. Tentera Arab pun lemah macam tu sikit. Tapi lemah pun berjuang jugalah. Kita tak boleh lah kata Arab tak berjuang. Arab lawan Israel banyak kali. Tahun 48, tahun 56, tahun 67, tahun 73. Mereka berjuang ke mereka tak berjuang. Lepas pada tu mereka buat perjanjian damai. Habis Camp David kan. Sampai sekarang lah. Tapi tak mustahil 2023 mereka boleh bergabung pula lawan Israel. Yang terakhir Pakatan Arab bergabung lawan Israel tahun 1973. Tak mustahil 2023 berlaku pula. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebangkitan yang akan berlaku. Setidak-tidaknya Taufan Al-Aqsa ni menyebabkan dasar normalisasi Israel yang dia buat plan tu tergantung Ustaz. Kalau tidak normalisasi maksudnya apa? Dia terima kenyataan yang Israel duduk dengan mereka Arab ni. Ni bila jadi ni Arab pun jadi takut lah. Nak sign pula. Tak berani takut dunia kecam lah kan. Allahu Ta'ala alam. Itulah nasib Bani Israel sepanjang saya cerita daripada awal hadis tadi sampai sekarang. Nampak tak tuan-tuan? Keluar masuk, kena tendang main pula, kena terajang main pula, kena bakar, keluar main pula. Sepanjang daripada saya cerita tadi tu sebelum zaman Nabi Musa sampai 2023, itulah nasib Bani Israel. Sampai tahun 48 tadi tu. Keluar masuk. Tetapi sepanjang depa dah keluar masuk tu, di mana orang Palestin, di situ tak keluar. Seolah-olah tapak kaki dengan tanah Palestin itu bersatu. Orang Palestin itu tak pernah keluar daripada tanah itu. Kaum Palestin itulah kaum Kanaan, kaum Jabbar, kaum yang kuat. Dulunya tak beriman. Dulunya yang kita kena sokong Bani Israel dulu zaman Nabi Musa tu. Tetapi Allah kalihkan bila mana berlaku asimilasi, Islam datang ke Syam, masuk ke Palestin. Orang Palestia ni terima Islam, nikah dengan orang Arab, jadi Arab Palestin. Islam, bahkan Islam mereka sangat kuat. Sampai hari ni kita tak boleh beza. Kita ingat Palestin Arab, memanglah Palestin Arab, tapi dia asimilasi dengan orang Arab. Dia musta'ribah. Dia bukan Arab pure. Dia kaum Filistia ni, kaum Filistia yang kahwin dengan orang Arab dan terima Islam. Orang Palestin sekarang ni. Lepas itu muka mereka segak-segak. Dan mereka itu dulunya Jabbar Kanaan yang tidak beriman, sekarang beriman dan menjadi pejuang untuk tanah dan agama Allah. Bani Israel yang dahulunya Allah janji tanah tu untuk mereka, sebab mereka kurang ajar, sebab mereka derhaka Allah, tanah tu bukan untuk mereka lagi. Saya tutup dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-A'raf ayat 167. Allah sebut, Allah kata kepada Bani Israel itu, kepada Yahudi itu, la yab'asannallaha alaihim. Allah hantar kepada mereka tu, Yahudi tu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Su'ul azab. Azab kepada mereka ni orang Yahudi takkan berhenti sampai kiamat. Takkan, selagi belum kiamat mereka takkan berhenti kena azab. Itu orang Yahudi. Tunggu tengok. Dalam Bible, kitab Ulangan juzuk 28 ayat 61 sampai 67. Sumpahan untuk mereka sendiri, kitab mereka sendiri. Apa dalam kepercayaan mereka? Sejak mereka lawan Nabi Musa itu, maka Allah hadirkan dalam jiwa mereka tu ketidaktenteraman, ketakutan. Takut. Pi manapun mereka akan diburu, pi manapun mereka akan dibunuh. Ni ayat Bible. Dan kata mereka, bila berlaku siang, mereka teriak, mereka mengharapkan agar malam. Bila main malam, mereka teriak, mereka mengharapkan agar siang. Apa maknanya? Mereka tak terah duduk. Gila. Nak sebut ni geram. Jadi gila. Allah campurkan rasa takut, rasa tak terah duduk, rasa mereka jadi begitu. Tuan-tuan percayalah cakap saya, sekarang pun mereka macam tu. Lepas tu mereka buat Iron Dome tu. Bila Hamas tembak roket, mereka bunyi yang bunyi tu kan. Bila bunyi tu baru roket tak main lagi. Mereka dah teriak dah. Gila dah. Baru bunyi tu. Mereka buat Iron Dome tu untuk defend themselves, untuk jaga mereka. Akhirnya bunyi tu yang buat mereka takut. Hari tentera Israel test bunyi. Bukan roket tu main, baru test bunyi. Baru lagu kita test PA system ni. Mereka dengar dah melompat teriak takut dah. Pengsan, mati pun dah. Apa dan Allah buat? Ketakutan yang tidak bertepi. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Bulan depan kalau masih ada, kita sambung lah. Kalau tak ada, saya minta maaf lah tuan-tuan lah.
Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilmal malakatil muqarrabin wa ahdina fi hidayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.